Okay, good morning. Okay, baru 17 orang. Nak tunggu sampai 13. Cikgu nak tunggu sampai sekurang-kurangnya 30 orang baru cikgu mula. Okay, sebelum tu tolong pergi ke bahagian chat dan isi kehadiran. Okay, and lagi satu cikgu nak cakap, lagi 2 minit nak habis, awak jangan leave lagi. Sebab cikgu nak download kehadiran dalam MS Team ni. So kalau awak left terlalu awal nanti, dia tak akan detect lah. So awak jangan left lagi sampai habis. Sampai cikgu kata bye bye baru awak left, okay? Okay, baru 23 orang. Okay, cikgu harap semua sedia maklum yang lagi beberapa hari, mungkin lagi 2 minggu sekolah akan mula. So awak kena datang sekolah. Jadi kerja-kerja yang sebelum ni tolong siapkan. Tolong cari balik mana buku awak apa semua. Jangan buka sekolah nanti cikgu buku hilang. Apa-apa je kan. Buku hilang tolong sediakan yang baru. Okey, sebelum tu ada masalah tak line cikgu? Awak dengar tak suara? Awak dengar tak suara cikgu? Dengar tak? Hello, dengar tak? Dengar. Okey, dengar. Okey, sebelum tu kita ulang kaji semula bab unit 5 yang sebenarnya dah habis minggu lepas kan. Okey, kita refresh sikit saja. Awak boleh buka muka surat muka surat berapa ya? Muka surat 60. Buku teks awak muka surat 60. Okey, unit 5 kita dah habis, iaitu berkenaan dengan mantap integriti, mantaplah jati diri. Okey, nampak tak slide yang cikgu tunjuk sekarang ni? Nampak tak slide? Hello, nampak tak? Okey. Cikgu tanya jawab, cikgu pun tak tahulah awak dengar ke tak. Okey, adakah kita berintegriti? Okey. Kalau kita sebut berintegriti, cikgu harap awak dah kuasai maksud integriti. Okey, awak dah faham apa itu integriti. Integriti ni bermaksud apa? Ketelusan. Apa lagi? Kejujuran, ketulusan. Okey, pegangan teguh terhadap sesuatu nilai. Itu kita panggil integriti. Contohnya apa? Kita jujur, kita tidak menipu, kita telus, datang kerja awal. Itu adalah ciri-ciri orang yang berintegriti. Okey, jadi awak fahamlah maksud integriti. Tapi adakah kita berintegriti? Kita tengok dulu yang pertama. Okey, kita tengok yang sebelah sini. Simptom integriti rendah. Adakah anda seperti di bawah? Okey, ini sekiranya anda telah bekerja ya. Okey, awak bayangkan yang awak ni pelajar sekarang ni. Okey, yang pertama. Punch in pada waktunya tetapi tidak berada di tempat tugas. Sebaliknya menghabiskan banyak masa minum pagi dan sebagainya. Okey, bayangkan anda sebagai pelajar sekolah. Maksudnya punch in pada waktunya. Maksudnya awak datang ni dah tamprin bagai tetapi awak tidak berada di sekolah. Sebaliknya berada di Alif tengah makan roti canai dan minum dengan kawan-kawan. Okey, banyak menghabiskan masa dekat situ. Sedangkan
tempat awak sepatutnya berada di dalam kelas selepas awak tamrin. Okey, awak bayangkan awak sebagai pelajar Okey, yang kedua. Lambat dan melengah-lengahkan tindakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Okey, hari ni cikgu bagi kerja sekolah apa semua. Okey, janji dengan cikgu kata nak siapkan, tapi esoknya dah tinggal buku lah, buku hilang lah, kerja tak siap lah. Okey, itu adalah ciri-ciri tidak berintegriti sebagai seorang pelajar. Okey, yang ketiga. Menghabiskan banyak masa menguruskan hal peribadi tetapi tidak mengambil cuti rehat. Okey, contohnya apa? Datang kalau contoh kalau orang yang bekerja kan. Okey, datang ke pejabat uruskan hal peribadi. Kerja dia tak siap tapi dia banyak menghabiskan masa dia menguruskan hal peribadi. Contohnya apa? Main handphone tu melayari untuk shopping dekat Shopee ke kat Lazada ke. Itu termasuk dalam menguruskan hal peribadi tetapi tidak mengambil cuti rehat. Maksudnya apa kat situ? Okey, kalau dah ada banyak masalah ataupun tak boleh nak datang kerja hari tu, sepatutnya dia kena ambil cuti lah. Tak boleh lah dia pergi ke pejabat tapi dia banyak menghabiskan masa dia dengan hal peribadi. Itu maksudnya. Okey, kalau kita ada masalah kita ambil cuti. Tak ada orang marah pun ambil cuti. Faham Okey, yang seterusnya. Tidak bersikap jujur. Misalnya, membuat tuntutan palsu, bekerja overtime. Tetapi sebenarnya menghabiskan masa melayari internet dan sebagainya. Okey, contohnya orang yang bekerja kan, dia claim untuk nak buat overtime hari itu. Katakanlah kerja wajib dia daripada 7.30 hingga pukul 5 petang. Okey, sepatutnya 5 petang dia dah boleh balik. Tapi dia cakap dia nak buat overtime hari tu. Tapi bila dia kata dia nak buat overtime, dia tak buat kerja pejabat pun. Dia sebenarnya banyak menghabiskan masa seperti melayari internet, okey, main handphone, main game di pejabat. Okey, itu termasuk orang-orang yang tidak berintegriti lah, okey. Dia mempunyai sikap dan ciri-ciri tidak jujur dengan pekerjaan yang dilakukan. Okey, yang seterusnya. Menggunakan peralatan pejabat seperti telefon, alat tulis, mesin photostat dan sebagainya untuk tujuan peribadi. Okey, bila awak dah kerja nanti, segala harta pejabat ataupun segala harta yang ada di tempat kerja awak sebenarnya adalah hak milik syarikat. Awak tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan untuk kepentingan peribadi. Contohnya, awak photostat untuk awak gunakan kertas pejabat untuk photostat kerja sekolah anak-anak awak nanti. Contohnya bila awak kerja nanti. Lepas tu awak bawa balik marker pen ke, awak bawa balik apa lagi? Apa-apa je lah yang ada dekat pejabat, okey? Yang awak rasakan awak nak guna kat rumah untuk tujuan hal peribadi awak. Itu termasuk kesalahan dan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak berintegriti dalam melaksanakan tugas dia. Okey, ini adalah simptom-simptom integriti rendah. Maksudnya, adakah anda seperti di bawah? Sekiranya ciri-ciri ini ada dalam diri awak, maka awak termasuk orang-orang yang mempunyai simptom-simptom integriti rendah. Okey? Okey, kita tengok yang sebelah ini. Kenapa pentingnya integriti ni? Kerana membantu membentuk peribadi yang mulia. Okey, jujur kepada diri sendiri. Okey, bagaimana yang dikatakan membentuk peribadi yang mulia tu? Okey, apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah untuk menghalang untuk menipu, mencuri, menyalahguna kuasa, memalsukan maklumat, menyakiti orang lain. Bila kita ada bila ada integriti ni, dia dapat membentuk peribadi yang mulia. Apa kesannya? Apa kesan daripada kita mempunyai peribadi yang mulia ni? Maka menghalanglah kita dengan perbuatan-perbuatan negatif yang cikgu sebut tadi. Okey, seterusnya, teras untuk mencapai kejayaan dan memiliki kehidupan bahagia. Okey, inilah perkaitan dia. Kenapa integriti ni penting dalam kehidupan. Okey, akhir sekali dia merupakan asas. Teras ni adalah asas untuk kita mencapai kejayaan dan memiliki kehidupan yang bahagia. Okey, ingat, bila kita dah bekerja nanti, penting integriti ni dalam diri kita. Okey, sebab ia dapat menghindarkan kita daripada salah laku. Okey, awak tahulah kalau kesan-kesan bila kita tidak berintegriti ni, okey,
Contohnya penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan wang syarikat. Sekiranya anda terlibat dan disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman seperti denda. Okey, kalau denda sikit boleh je bayar, tapi kalau awak kena penjara, tak ke merosakkan masa depan hadapan awak nanti. Okey. Okey, ini adalah soalan pengukuhan untuk bab 5 untuk unit 5 sebenarnya. Okey, pasal integriti. Kita tengok soalan yang pertama. Kalau tak dengar cakap nanti cikgu cakap seorang pula. Okey. Ini soalan dia. Integriti boleh mempengaruhi kecemerlangan seseorang dalam kerjaya dan kehidupan harian. Integriti juga merupakan salah satu elemen keamanan dan keharmonian dalam kehidupan sejagat. Okey, ini soalan. Okey, ini adalah bentuk soalan, awak kena faham. Awak tak terbiasa dengan soalan, jadi cikgu nak tunjuk gambaran ini adalah arahan soalan. Bukan arahan soalan, ini adalah penyataan dalam satu soalan. Okey, jawapan dia adalah Ini baru soalan. Terangkan kepentingan integriti individu dalam setiap perlakuan. Okey, tadi kita dah belajar kan? Sebelum ni awak dah belajar apa kepentingan integriti ni. Integriti ni awak kena kuasai, awak kena faham dulu apa integriti. Kalau masih tak kuasai, awak tak boleh jawab. Jadi kena faham apa integriti. Okey, apakah kepentingan dia? Okey, kita tengok yang pertama. Dengar tak ni? Hello? Kalau dengar cakap dengar. Okay, good. Okay. Yang pertama, melahirkan individu yang dapat berbakti kepada negara. Okay. Okay, ini kesan yang pertama, kepentingan yang pertama. Yang kedua, mendapat keyakinan dan kepercayaan orang lain. Ini awak kena kuasai. Cikgu tak suka kalau soalan senang macam ni, bila buat soalan dalam exam tinggal kosong. Sedangkan benda ni boleh fikir. Tak perlu baca buku pun, tapi kalau awak letakkan diri awak dalam situasi, awak dah boleh jawab soalan ni. Okey, tengok yang ketiga. Menjaga imej diri dan keluarga. Bila kita dah ada sifat jujur, sifat telus dalam diri, kita dapat jaga imej diri, imej keluarga, orang percaya kat kita. Okey, itu adalah kepentingan kalau kita ada integriti. Okey, seterusnya. Menjamin hasil kerja yang berkualiti. Okey, contohnya datang kerja betul-betul buat kerja. Tak adalah nak main handphone, tak adalah layari internet, Facebook. Bukan nak layari internet tak jadi kesalahan, tapi mestilah berkaitan dengan hal kerja. Okey. Okey, menjamin hasil kerja yang berkualiti. Ini adalah kepentingan kalau kita berintegriti ketika di tempat kerja dan melakukan sebarang tugas. Okey. Okey, melahirkan insan yang bermoral dan beretika. Okey, ini adalah secara keseluruhan lah. Kalau ada integriti, maka dapatlah melahirkan insan yang bermoral dan beretika. Beretika ni maksudnya apa? Maksudnya kita mempunyai prinsip ataupun pegangan hidup kita. Etika ni kita boleh wujudkan dalam diri sendiri. Tak perlu nak ada garis panduan berdasarkan undang-undang negara je kan. Contohnya beretika. Contohnya awak wujudkan dalam diri awak. Okey. Etika dalam diri awak ni bagaimana contohnya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Setiap agama menekankan kepentingan pegangan hidup yang berintegriti dalam menjaga maruah diri dan keluarga. Okey, soalan ni dia nak kaitkan sifat integriti dalam ajaran agama kita. Okey, cikgu percaya dan yakin setiap agama ada mengajar kita melakukan kebaikan. Okey, cikgu rasa setiap agama pasti ada dalam kandungan agama dia tu, ajaran agama dia tu mesti mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Okey, contohnya. Okey, ini adalah soalan dia. Huraikan cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti seperti yang dituntut oleh agama di Malaysia. Okey, sebelum tu nak mendengar suara awak, boleh tak nyatakan agama apa yang ada kat Malaysia ni? Sebut agama apa yang ada kat Malaysia? Kristian, cikgu. Okey, Kristian. Kristian satu. Lagi?
Islam. Buddha. Okey, agama Buddha. Okey, yang seterusnya? Agama apa lagi? Hindu. Nama cikgu. Okey. Agama Hindu. Lagi agama apa lagi? Lagi agama apa lagi? Okey, tadi agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, agama apa lagi? Takkan 3 je agama? Islam. Okey, agama Islam. Sebab dalam soalan nanti dia akan ada tahu soalan nyatakan agama-agama yang terdapat di Malaysia. Okey, agama Islam. Cikgu ulang balik supaya awak tahu agama yang ada di Malaysia ni bukan agama ada 3 saja. Okey, agama utama yang ada di Malaysia adalah agama agama Kristian, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Okey, agama Sikh. Okey? Ada lagi agama apa lagi? Macam-macam agama lagi sebenarnya ada. Okey, itu adalah yang utama saja. Okey. Okey, kita tengok huraian dia. Okey, dalam agama Islam, sifat integriti ni yang dikaitkan dalam ajaran Islam adalah jujur dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Contohnya dalam agama Islam, dia mengajar kita tentang harus jujur dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Okey, ini dalam agama Islam. Kita tengok dalam agama Buddha pula. Setia pada keluarga. Okey, dalam ajaran Buddha dia ada menekankan setia pada keluarga, tidak melakukan penipuan dalam kerja kebajikan. Maksudnya dalam kerja-kerja kebajikan tak boleh ada penipuan. Contohnya kerja kebajikan macam contohnya pertubuhan anak-anak yatim contohnya Okey, dia buat kerja amal ni dalam ni tapi dia sebenarnya bila dia kutip dana untuk rumah-rumah anak yatim tersebut dia digunakan untuk tujuan lain. Contohnya membeli kereta untuk dia, tujuan peribadi dia tak boleh. Tetapi kalau dia gunakan untuk tujuan kepentingan dia punya pertubuhan tu tak apa. Tapi kalau guna untuk kepentingan peribadi tak boleh. Ini yang ditekankan dalam agama Buddha. Okey, kita tengok agama seterusnya. Agama Hindu. Okey, dalam agama Hindu dia menekankan mengaku kesilapan diri walaupun berasa bersalah daripada berbohong. Okey, dalam ajaran Hindu ni, dalam agama Hindu dia mengatakan okey, walaupun kita rasa bersalah sebab daripada berbohong tapi dia menekankan mengaku kesilapan diri walaupun berasa bersalah daripada berbohong. Maksudnya dia rasa kalau dia tengah berbohong ni tapi dia rasa malu nak mengaku. Tapi dalam ajaran ni dia katakan mengaku kesilapan diri itu lebih baik sebenarnya daripada berbohong, orang ramai. Okey, ini yang ditekankan dalam agama Hindu. Okey, ini berkaitan integriti kita kaitkan dengan ajaran-ajaran agama yang ada di Malaysia. Okey, awak ingat 3 agama utama Okey, lagi satu awak boleh tambah agama Kristian lah. Okey, cuma cikgu masukkan sini 3 sahaja. Macam cikgu cakap tadi, cikgu yakin semua agama mengajar kita melakukan kebaikan. Okey, kita dah habis unit 5. Hari ni cikgu nak masuk unit 6. Kita masih dalam integriti. Okey, unit 6 ni masih tentang integriti. Cuma integriti dari segi keluarga, iaitu keluarga berintegriti, keluarga disegani. Okey, hari ni kita nak fokuskan integriti dalam keluarga sahaja. Okey, tadi dalam kehidupan sejagat kan, dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita fokuskan hari ni integriti dalam berkeluarga. Okey. Maksud integriti keluarga. Okey. Seperti semua orang tahu keluarga ialah unit asas yang berkait rapat dengan integriti dalam membentuk sikap dan perlakuan mulia setiap anggotanya. Maksudnya hasil perlakuan kita ni adalah terhasil daripada keluarga kita. Bagaimana pembentukan keluarga kita, begitulah kita. Okey? Maksudnya asas dalam berkeluarga mestilah mengajarkan
isi keluarga melakukan kebaikan. Bukan cikgu nak kata kalau keluarga dia teruk, dia pun teruk. Tak. Tapi mostly kalaulah kita tengok perkaitan bagaimana ajaran dalam keluarga dia, begitulah dia terbentuk. Kalau ajaran keluarga dia mengajar dia melakukan perkara kebaikan, maka asas pembentukan dia seseorang itu pun akan menjadi baik sebenarnya. Okey? Jadi asas dalam pembinaan keluarga adalah sangat penting. Okey? Okey. Seterusnya, integriti keluarga bermaksud, okey, ini dalam konteks keluarga Tadi integriti dari bentuk sejagat, maksudnya dari konteks bermasyarakat, dalam negara dan sebagainya. Tapi ini adalah konteks berkeluarga. Okey. Integriti keluarga bermaksud pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang berlandaskan nilai murni. Okey, ini adalah asas integriti keluarga di mana ada pembinaan keluarga bahagia, lepas tu utuh tu maksudnya kukuh kukuh. Lepas tu adanya penyayang. Okey, ada sifat-sifat penyayang dalam sesebuah keluarga. Okey, ini adalah nilai-nilai murni dalam erti kata kita menghasilkan keluarga yang bahagia. Okey? Didikan keluarga menjadi asas kukuh dalam mengikat anggota keluarga supaya tidak terpesong daripada nilai dan norma masyarakat. Okey, Mas Buren kita dah belajar kan apa itu norma, apa itu yang dikatakan norma masyarakat. Maksudnya memang peraturan yang ditetapkan, itu yang dikatakan norma masyarakat. Kalaulah norma ni tak semestinya perlu digariskan dalam undang-undang negara. Norma ni adalah kebiasaan. Contohnya kebiasaan kita sebelum ni, macam cikgu cakap kan, kita jumpa orang kita salam. Itu adalah norma dalam bermasyarakat. Maksudnya tak ada pula dalam garis panduan dalam undang-undang negara nak jumpa orang kena salam. Tetapi itu adalah adat ataupun orang panggil sesuatu kebiasaan yang turun-temurun dah menjadi kebiasaan. Tetapi norma-norma masyarakat ni dia berubah mengikut keadaan zaman ataupun masa. Contohnya kalau cikgu bagi contoh sebelum ni, sekarang ni kita mengalami COVID kan, di mana norma masyarakat ada sedikit sebanyak berlakunya perubahan. Contohnya orang dah tak berani nak bersalaman, orang dah tak berani nak berpelukan bila jumpa. Okey? So, norma masyarakat ni boleh berubah. Okey, kalau ada soalan nanti dia tanya, bolehkah norma masyarakat ni berubah? Awak punya jawapan, awak boleh cakap, ya, boleh kerana norma masyarakat boleh berubah mengikut peredaran zaman ataupun sesuatu keadaan. Okey, awak kena faham dulu apa itu norma masyarakat. Okey. Integriti keluarga ini mempunyai beberapa ciri yang tertentu. Okey. Okey, bila awak dah faham tiga asas untuk membina integriti keluarga, sekarang ni kita masuk pula ciri-ciri integriti keluarga. Okey, ciri-ciri integriti keluarga. Saling menghormati. Yang pertama, saling menghormati. Okey, kita tengok dalam keluarga kita ada tak sifat saling menghormati di antara kita dengan ibu bapa, kita dengan abang kita dengan adik kita dengan kakak kita dengan kita punya atuk nenek kita. Kita ada tak sifat tu? Maksudnya saling menghormati ni bila ada perselisihan faham, kita dapat apa? Dapat selesaikan dengan baik. Contohnya tidak menyakiti hati mereka dengan perbuatan, dengan perkataan. Okey? Okey, dengan tulisan pun termasuk juga. Okey, kita kena ada perasaan hormat terhadap anggota keluarga kita ni. Terutamanya anggota keluarga yang lebih tua. Okey? Okey, ciri yang kedua. Pegangan agama yang kuat. Okey, pegangan agama yang kuat ni maksudnya apa? Tak kisahlah awak ni kita ni berlainan, walaupun kita ni ada agama apa? Agama Islam, ada agama Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya, kita tetap ada agama. Maksudnya setiap agama macam cikgu cakap tadi ada ajaran masing-masing. Jadi setiap agama ada mengajarkan kita supaya melakukan ini ataupun menghindarkan daripada ini, menghindarkan daripada itu. Okey? Okey, cikgu nak tanya, dalam agama Buddha ada tak dia melarang daripada minum, contohnya cikgu, ada tak dalam ajaran Buddha dia melarang daripada perbuatan mabuk, ada tak? Ataupun dalam ajaran agama Hindu ada tak?
Okey, kalau awak tak tahu awak cari. Okey, contohnya perbuatan apa lagi yang tidak baik dalam sesuatu. Okey, ataupun perbuatan membunuh. Okey, cuba tengok balik kitab-kitab dalam agama awak. Ada tak agama awak melarang daripada membunuh? Contohnya merogol, contohnya, okey, mabuk dan sebagainya. Awak cuba tengok balik. Okey, maksudnya kalau ada agama melarang daripada melakukan perkara-perkara negatif, maksudnya ada juga awak haruslah kena ada pegangan agama yang kuatlah. Okey. Okey, berdasarkan agama awak masing-masing. Okey, yang seterusnya. Okey, bersifat bertanggungjawab. Okey, ciri-ciri integriti keluarga yang seterusnya ada bertanggungjawab. Okey, seterusnya amanah. Bertanggungjawab ni awak tahulah. Okey, awak setiap keluarga mempunyai peranan masing-masing. Contohnya, bapa mempunyai peranan dalam mencari nafkah untuk ahli keluarga dia. Ibu membantu bapa untuk menguruskan keluarga contohnya. Okey, setiap anggota keluarga ada peranan masing-masing. Okey. Okey. Semua ni tanggungjawab dan dalam berkeluarga ni tak ada pun digariskan dalam undang-undang. Okey. Maksudnya tak perlu pun awak kalau kesalahan tu sampai nak kena penjara. Sifat-sifat tanggungjawab dan sebagainya ni awak boleh wujudkan dalam keluarga awak sendiri. Faham tak? Maksudnya awak boleh hasilkan undang-undang dalam keluarga awak. Contohnya ayah awak kata setiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Okey, contohnya Daphne. Okey, cikgu beri contoh Daphne Daphne tugas dia hari ni ayah dia kata, okey Daphne kau kena cuci pinggan hari ni. Tolong ibu cuci pinggan, cuci baju. Okey. Itu peranan dia. Bila ayah arahkan, awak ada tanggungjawab awak sendiri. Okey, contohnya adik awak kena kemas mainan selepas main. Itu yang dikatakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga. Okey, seterusnya ada sifat amanah. Okey, amanah lah. Amanah ni maksudnya dalam ahli keluarga kita ni kita bersifat amanah. Kita tidak menipu, tidak mencuri wang ibu bapa kita, bercakap jujur. Okey, itu dipanggil amanah. Kita jujur, bercakap jujur dalam perbuatan. Okey, tidak mencuri. Okey, itu termasuk dalam amanah. Okey, seterusnya penyayang. Okey, cikgu silap kerja ni sorry. Sifat penyayang. Okey, ini adalah ciri-ciri yang seterusnya. Dan seterusnya hubungan yang erat. Bagaimana nak menjalinkan hubungan yang erat ni dalam anggota keluarga? Contohnya, meluangkan masa bersama-sama. Contohnya ayah dan ibu awak sangat sibuk bekerja. Jadi dia kena cari satu masa untuk mengeratkan hubungan di antara ahli keluarga. Bawa anak-anak, bawa ahli keluarga, pergi bercuti dan sebagainya. Contohnya okey, itu adalah cara bagaimana kita nak mengeratkan hubungan dalam ahli keluarga. Kita harus mencari. Kita tak boleh kata keluarga kita ni bermasalah dan sebagainya. Sebaliknya, setiap orang dalam keluarga mempunyai peranan masing-masing untuk mencari jalan bagaimana nak eratkan sesebuah keluarga tersebut. Okey, kalaulah awak sekarang ni awak menghadapi masalah keluarga okey, awak menghadapi masalah keluarga yang apa yang cikgu cakap, yang mempunyai masalah dalam komunikasi lah. Maksudnya ayah awak terlalu sibuk bekerja, ibu awak sibuk bekerja, lepas tu tak ada masa langsung untuk meluangkan masa bersama-sama. Jadi tugas awak mencari jalan bagaimana untuk awak eratkan kembali hubungan tersebut. Awak boleh mengadu dekat mereka yang mengatakan bahawa lama tak pergi bercuti. Awak ajak mereka untuk bersama-sama meluangkan masa. Okey. Okey, itulah bagaimana kita nak wujudkan ciri-ciri integriti keluarga. Okey, seterusnya. Contoh integriti keluarga. Okey, ini dalam konteks keluarga. Ini adalah konteks integriti dalam keluarga. Okey. Sama juga yang macam tadi. Menjadikan pegangan agama sebagai asas kukuh dalam pembinaan keluarga. Okey, cikgu dah cakap dah tadi kan. Okey, menjadikan pegangan agama masing-masing sebagai asas. Bagaimana? Maksudnya awak jadikan ajaran agama awak tu sebagai asas yang kukuh untuk membina keluarga yang bahagia. Okey. Hello. Dengar tak? Ke cikgu cakap seorang-seorang? Hello. Dengar juga. Okey, good. Okey, seterusnya. Menjaga kerahsiaan keluarga. Okey, menjaga kerahsiaan keluarga ni maksudnya apa?
kita janganlah nak menceritakan keburukan keluarga kita kepada orang luar. Okey? Maksudnya orang luar ni adalah siapa? Bukan maksudnya tak boleh bercerita, tapi awak kena jaga kerahsiaan keluarga awak. Sekiranya awak rasa benda tu boleh mencemarkan nama keluarga awak jangan cerita. Contohnya awak cerita dekat satu kelas awak yang awak mengalami masalah keluarga. Contohnya ibu bapa awak bergaduh sampai nak bercerai dan sebagainya. Itu hanyalah membawa kepada membuka aib keluarga ataupun mencemar maruah keluarga sebenarnya. Bukan tak boleh cerita, tapi awak kena cari tempat yang betul untuk awak bercerita. Contohnya kalau awak ada kawan yang awak rasa awak percaya dekat dia, awak boleh luahkan. Okey? Awak boleh luahkan dekat dia. Tetapi kepada kaunselor. Okey, dekat kaunselor contohnya. Okey, awak boleh menceritakan. Contohnya awak jumpa Puan Anita. Awak rasakan Puan Anita ni adalah orang yang boleh dipercayai dan awak rasakan bila awak luah dekat dia, awak rasa lega. Awak dapat rasa hilang tekanan dalam dada awak, dalam pemikiran awak. Okey, awak cerita dekat masalah dekat dia, awak minta bagaimana untuk selesaikan. Itu adalah cara bagaimana kita nak meluahkan rahsia keluarga kita ke tempat yang betul. Ingat cikgu cakap kena jaga kerahsiaan keluarga. Tak boleh cerita kat orang sewenang-wenangnya. Okey, yang seterusnya. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami, isteri dan anak-anak. Okey, ini cikgu dah describe tadi kan? Cikgu dah ceritakan peranan setiap ahli keluarga. Setiap ahli keluarga mempunyai peranan yang tersendiri. Okey, contohnya bapa tugas dia adalah mencari nafkah. Tanggungjawab dia adalah mencari nafkah untuk ahli keluarga dia. Manakala tugas isteri adalah membantu suami untuk menguruskan rumah tangga dia. Contohnya menguruskan anak-anak, masak. Okey, dia hanya membantu suami membantu suami untuk menguruskan rumah tangga dia. Begitu juga awak sebagai anak, awak juga ada peranan masing-masing. Okey, seterusnya. Menunjukkan teladan yang baik kepada anggota keluarga. Okey, maksudnya apa? Okey, awak adalah seorang yang pandai. Awak boleh awak sangat mahir dalam math contohnya. Okey, awak boleh ajar adik awak boleh tunjuk contoh teladan yang baik kat dia supaya menjadi cemerlang seperti awak. Awak tak boleh ada sifat iri hati, dengki dan sebagainya. Biarlah awak rasa cemerlang bersama-sama. Contohnya awak ajar dia macam mana untuk menjadi cemerlang juga kerana kita adalah satu keluarga. Okey, seterusnya. Memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan baik kepada anggota keluarga. Okey, inilah memupuk ni. Okey, maksud memupuk ni adalah kalau yang tak faham memupuk ni macam kita nak macam mana cikgu nak cakap, memupuk ni macam kita nak bagaimana kita nak mengeratkan memupuk ni, okey, ataupun kita panggil dia mengeratkan perasaan kasih sayang. Kita nak dalam bahasa Inggeris perkataan earnest, memupuk perasaan kasih sayang. Bagaimana nak membina lah. How to build your pandai awak lah bahasa Inggeris kan. Okey, bagaimana awak nak membina perasaan kasih sayang dalam anggota keluarga? Macam cikgu cakap tadi lah, meluangkan masa bersama-sama, menjaga tutur kata, tidak menyakiti hati. Itu adalah cara nak memupuk ataupun membina perasaan kasih sayang dalam keluarga. Okey, seterusnya. Mendidik anak-anak untuk menyayangi, menghormati dan menjaga warga tua. Okey, ini adalah tugas ibu bapa. Okey. Bagaimana dia treat awak, contohnya seorang ibu bapa awak, bagaimana dia treat awak punya atuk dan nenek, begitu juga dia sebenarnya mengajar awak sebenarnya. Kalaulah dia melayani kedua-dua ibu bapa dia dengan tidak baik, maka dia telah memberi memberi ajaran kepada anak dia bahawa bila dia tua nanti anak-anak dia juga akan buat sebegitu kepada dia. Itu adalah ajaran yang salah sebenarnya. Itu adalah ajaran yang salah. Jadi bagaimana kita nak dilayani, begitu jugalah kita
kita kena memberi layanan tersebut. Okey, kalau kita nak layanan yang baik, kita juga harus memberi layanan yang baik kepada orang lain. Barulah kita dapat. Janganlah kita melayani orang lain tidak baik, tetapi kita mengharapkan orang lain memberi layanan yang baik kepada kita. Okey, sebenarnya dalam hukum alam begitulah bagaimana kita memberi, begitulah juga yang kita dapat. Okey. Okey, yang seterusnya, menghentikan pertelingkahan antara anggota keluarga secara adil. Okey, contohnya berlaku pergaduhan dalam antara awak dengan adik. Okey, sebagai ibu bapa haruslah memberi apa? Menghentikan pertelingkahan tersebut secara adil. Contohnya bila awak gaduh dengan adik, bapa awak terus menghukum awak tanpa mengetahui siapa yang salah, siapa yang betul. Sebaliknya dia kenalah selesaikan secara adil supaya tidak berlaku iri hati dalam keluarga. Kita tak nak ada wujudnya suasana yang tidak harmoni dalam keluarga. Okey, itu yang dikatakan menghentikan pertelingkahan secara adil dalam keluarga. Okey, yang seterusnya. Okey, bagaimana kita nak memupuk integriti keluarga? Memupuk ni macam mana kita nak membina integriti dalam keluarga kita? Okey, memberikan penghargaan kepada anggota keluarga. Okey, contohnya hari bapa, hari ibu awak beli hadiah, awak ingat anniversary ibu bapa awak berikan surprise, awak dengan adik-beradik merancang. Okey, merancang mengadakan majlis, buat surprise dekat kedua-dua ibu bapa awak. Okey, sempena anniversary. Ataupun itu tugas awak kepada ibu bapa lah. Okey, bagaimana awak nak memberi kepada ibu bapa. Manakala bagaimana ibu bapa nak memberi kepada anak-anak pula, dia boleh menghargai dari segi jasa, sumbangan. Okey, contohnya memberi penghargaan kerana awak mendapat cemerlang dalam peperiksaan, memberi hadiah. Okey, kalau ataupun memberi pengiktirafan ataupun memberi sebagai tanda penghargaan lah. Contohnya awak tolong mereka dalam kerja rumah. Okey, hari tu mak awak pun belanjalah apa-apa kat awak, bawa keluar makan dan sebagainya. Okey, bagi cikgu penghargaan ni bukan bentuk kebendaan sahaja, tetapi melalui kata-kata pun sebenarnya adalah penghargaan. Contohnya ucapan terima kasih. Okey, ucapan I love you terhadap anak-anak. Contohnya bahawa dia bangga dengan pencapaian anak-anak dia. Okey, bagi yang tidak mampu tak semestinya kebendaan, tetapi melalui kata-kata juga merupakan satu bentuk penghargaan yang kita boleh memberi dan juga menerima. Okey. Okey, seterusnya, memberikan layanan adil terhadap anggota keluarga. Macam cikgu cakap tadilah, bila kita gaduh, parent kita menyelesaikan masalah secara adil. Okey, contohnya dari segi layanan, contohnya bila birthday, tapi kadang-kadang bagaimana kita menerima sebenarnya. Kalaulah kita asyik nak rasakan layanan adil, sebenarnya kita kena tengok keadaan. Contohnya adik awak yang kecil sekali tu baru umur 5 tahun. Okey, setiap kali birthday dia, mak awak akan sambut birthday dia. Sedangkan awak yang umur 17 tahun ni tak pernah disambut dah sebab awak dah besar. Tapi sebenarnya awak itu adalah dari segi apa yang pandangan awak. Kalau awak menerima itu sebagai tidak adil, maka benda tu tak adil lah. Tapi kalau awak memberi keadilan tersebut, awak merasakan, okey, ini kita dah pernah belajar kan bab 2 dulu, bab 2 tentang penyelesaian konflik kan. Bagaimana kita memberi pandangan tersebut, kalau kita rasakan benda perkara itu tidak adil, maka tidak adil lah. Tetapi kalau kita memberi justifikasi tersebut, kita mengatakan bahawa adik aku masih kecil, dia layak untuk menerima lagi kasih sayang seperti itu, penghargaan seperti itu, menerima hadiah dan sebagainya. Sedangkan aku dah besar, aku dah merasai semua itu. Okey, itu adalah dari segi tanggapan dan penerimaan awak, justifikasi awak. Okey, itu adalah dari segi justifikasi awak. Kalau awak menerima itu sebagai sesuatu yang menyebabkan awak rasa iri hati dan sesuatu yang tidak adil, maka itulah tanggapan yang dari segi pandangan awak. Tetapi kalau awak menerima itu sebagai justifikasi lain, contohnya adik awak masih kecil dan sebagainya, begitulah keadaan yang sebenarnya dari segi tanggapan awak. Okey. Okey, yang seterusnya, menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Okey.
ini cikgu rasa tak perlu nak describe, awak pun dah besar, bagaimana kita nak menghormati orang, okey? Bukan dengan keluarga kita menghormati, tapi dengan orang luar kita ni, tapi bukan, maksud cikgu macam ni, bukan dengan orang luar kita hormat, tapi dengan anggota keluarga kita acuh tak acuh je, kita layan lebih kurang je, tak boleh kita kena utamakan keluarga. Apa-apa berlaku pun keluarga adalah perkara yang utama melebihi daripada keperluan yang lain. Sebab apa? Sebab yang menjadi asas kepada pembentukan kita sekarang ini, kita bermula daripada sebuah keluarga. Jadi awak kena hormat ahli keluarga awak kena jaga mereka sampailah mati. Kena jaga hubungan pertalian anggota keluarga tu sampailah kita tak ada lagi kat dunia ni. Okey, ingat Okey, seterusnya. Mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik. Okey, ini apabila awak dah menjadi ibu bapa lah. Okey, awak ada kemahiran keibubapaan yang baik. Contohnya, awak memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Kalau awak rasa awak tak boleh nak memberi yang baik kepada anak-anak, maka awak telah melahirkan generasi yang tidak baik untuk negara, untuk masa akan datang. Okey, jadi asas kepada keamanan, kebahagiaan dan sejagat sebenarnya bermula daripada keluarga. Okey, asas sesebuah keamanan adalah bermula daripada sebuah keluarga. Jadi bagaimana acuan awak membentuk keluarga awak, begitulah yang akan terlahir untuk masa akan datang. Okey. Okey, untuk itu sahaja slide hari ini. Cikgu tak tahu, okey, cikgu harap untuk unit 6 ni awak faham konteks integriti dari segi skop keluarga. Yang kita belajar unit 5 hari tu skop sejagat. Maksud cikgu integriti kepada masyarakat, yang memberi kesan pada masyarakat, negara, okey, dan sebagainya. Tapi yang kita belajar hari ini adalah skop integriti dalam berkeluarga. Okey. Ada tak soalan yang awak tak faham? Awak jangan left lagi sebab cikgu nak download kehadiran hari ni. Jangan left lagi. Okay, ada soalan tak? Untuk latihan, okey, untuk latihan cikgu akan sediakan Google Form dan cikgu akan post dalam grup kelas awak. Tolong jawab sebagai tanda latihan pengukuhan untuk hari ni. Okey, ada soalan tak? Okey, kehadiran hari ni 68. Yang lain cikgu tak tahulah. Cikgu sampai sekarang tak dapat nak detect ke mana yang pergi. Okey. Kalau faham cikgu nak akhiri kita punya kelas pada hari ni. Okey, boleh tak say hi sikit, saya nak dengar, nanti awak tidur cikgu cakap seorang-seorang. Hai. Hai. Lagi? Tak ada pun? Hai. Okey, ada rupanya. Okey, maksudnya dengarlah. Okey. Okey, tak apa, kita berjumpa lagi minggu hadapan lepas ni. Jangan lupa buat latihan, cikgu akan masukkan dalam grup kelas awak. Okey, minggu depan kita akan sambung dengan Cikgu Wan Rizal dan lepas tu kita akan mengadakan secara bersemuka lah sebab awak akan bersekolah nanti. Okey, cikgu sudahkan dengan ucapan terima kasih dan selamat. Bye.